27 November 2018, satu tarikh yang menggemparkan penduduk USJ 25 Subang Jaya, Petaling Selangor dan seluruh rakyat Malaysia pada ketika itu. Ini kerana terjadi satu insiden rusuhan di tapak kuih Maha Mariamah Sheffield akibat dari perselisihan faham antara dua pihak semasa pemindahan tapak kuih tersebut. Dalam kejadian tersebut, tercetus satu tragedi di mana mengorbankan seorang anggota bomba, Muhammad Adib bin Muhammad Kasim, yang sedang menjalankan tugas pada ketika itu. Muhammad Adib bin Muhammad Kasim dilahirkan pada 28 Mei 1994 di Kedah kepada pasangan Muhammad Kasim bin Abdul Hamid dan Asma binti Abdul Aziz. Beliau merupakan seorang anggota bomba yang pernah berkhidmat di Balai Bomba Subang Jaya, Selangor. Beliau telah disahkan meninggal dunia selepas 21 hari dimasukkan ke Institut Jantung Negara akibat kecederaan dalaman yang teruk. Kesan dari rusuhan tersebut, kecederaan Adib pada mulanya dilaporkan sebagai kesan dipukul oleh para perusuh. Namun terdapat tuntutan oleh pihak berkuasa kuil bahawa terdapat satu video yang disebarkan yang menunjukkan ahli bomba yang cedera itu dilanggar oleh jentera bomba yang sedang mengundur. Kenyataan ini kemudiannya disangka oleh Ketua Pengarah Balai Bomba dan Penyelamat Muhammad Amdan Wahid yang menyusulkan tuntutannya dengan membuat laporan polis mengenai tuntutan salah tersebut. Seterusnya, seorang lagi anggota bomba Muhammad Azim Rahimi mendakwa bahawa dialah yang berada di dalam gambar dan video tular mengenai kejadian jentera bomba mengundur itu. Prosiding inkuest berhubung kes Adib berakhir pada 27 September 2019 apabila Mahkamah Coroner memutuskan punca kematian Adib ialah akibat perbuatan jenayah oleh dua atau lebih individu yang tidak dikenal. Muhammad Adib ialah satu-satunya responden yang cedera semasa rusuhan apabila rakan setugasnya Muhammad Azim secara tidak sengaja meninggalkannya secara terbuka. Selain kecederaannya, jentera bomba yang dinaikinya juga dirosakkan oleh para perusuh. 28 November 2018, Muhammad Adib dipindahkan dari Pusat Perubatan Subang Jaya ke Institut Jantung Negara pada jam 11.33 malam. Pada 3 Disember 2018, Muhammad Adib memberi tindak balas kepada orang sekeliling walaupun masih tidak dapat bertutur. Pada 5 Disember 2018, Muhammad Adib mendapat sistem sokongan kepada mesin oksigen yang membantu fungsi paru-parunya. 7 Disember 2018, Muhammad Adib mula menunjukkan perkembangan positif walaupun masih kritikal dan stabil serta tidak bergantung kepada mesin sokongan jantung. 10 Disember 2018, Muhammad Adib mula memberikan respon dengan menulis pada papan putih untuk berkomunikasi. Dan pada 11 Disember 2018, Institut Jantung Negara memaklumkan Muhammad Adib tidak lagi memerlukan mesin oksigen untuk membantunya bernafas. Pada 15 Disember 2018, Muhammad Adib terpaksa menggunakan semula mesin oksigen kira-kira jam 9 malam selepas paru-parunya didapati mula mengeras. 17 Disember 2018, Muhammad Adib meninggal dunia pada jam 9.41 malam. Pada keesokannya 18 Disember 2018, jenazah Muhammad Adib diterbangkan oleh helikopter ke kampung halamannya di Kampung Tembengang, Kuala Kedah untuk dikebumikan pada kira-kira jam 1.45 petang selepas solat Zuhur. Selepas kematiannya pada 17 Disember, Dr. Lee Boon Chye berkata, berdasar untuk mengetahui apa yang menyebabkan kematian Adib akan mengambil masa sebulan untuk disiapkan. Perdana Menteri Malaysia ketika itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad dan isterinya, Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, serta kira-kira 100 orang pegawai dan ahli Jambatan Bomba dan Penyelamat memberi penghormatan terakhir kepada Muhammad Adib. Pada 18 Disember 2018, sebuah syarikat pengedar kereta Honda iaitu Seri Utama Auto Sendirian Berhad telah memecat seorang kaki tangannya, Kerry Ying, yang didapati melanggar dasar syarikat itu dengan memuat naik komen menghina kematian Adib di laman media sosial. Terkini, Persatuan Peguam-Peguam Muslim Malaysia menzahirkan rasa terkejut dengan kenyataan Menteri Perusahaan Peladangan dan Komuniti Datuk Zuraida Kamaruddin yang memaklumkan bahawa kes kematian anggota bomba Muhammad Adib Muhammad Kasim ditutup sementara. Walau bagaimanapun, Persatuan Peguam-Peguam Muslim Malaysia dalam satu kenyataan mendesak
Siasatan kes pembunuhan arwah Muhammad Adik tidak ditutup walaupun sementara, dan usaha perlu dilipat ganda bagi mencari keadilan. Tegas Presidennya Datuk Zainul Rijal Abu Bakar, kenyataan menutup sementara kes seharusnya tidak dikeluarkan oleh seorang menteri, apatah lagi yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang jenayah. Sewajarnya, peguam negara atau ketua polis negara yang mengeluarkan kenyataan berkaitan dengan pendakwaan dan siasatan jenayah. Jika siasatan ditutup, bagaimanakah bukti baru akan diperolehi? Soal Zainul Rijal. Persatuan Peguam Muslim Malaysia juga mendesak peguam negara dan ketua polis negara menzahirkan kedudukan terperinci mengenai siasatan tersebut dan tidak hanya berdiam diri. Kita mendoakan yang terbaik buat arwah dan semoga kematian arwah mendapat keadilan yang seadilnya. Semoga roh beliau ditempatkan di kalangan para solehin. Al-Fatihah. Kau nak buat video kan? Nanti aku komen Adik tak magang ni langsung lah. Cepat je ni. Kita nak makan pun rasa